wassalatu wassalamu ala rasulil Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa syahadi sabri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa barakah bainana wa bainal qawmina billah wa anta khairul fatihin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kursi imam dan seluruh besar pimpinan masyarakat setempat dan haji dan para hujah di Ramadan, sesaudara-saudari adik-adik Allah Subhanahu. Alhamdulillah kita ajarkan rasa syukur kepada Allah. Malam ini Allah beri kekuatan pada kita untuk dapat sama-sama kita melaksanakan sebahagian daripada kewajipan yang difardukan pada kita, itu dengan kita solat fardu maghrib, pertamanya secara berjamaah, keduanya pada awal waktu. Bersyukur, dan syukur kita itu mudah-mudahan akan Allah tambah lagi nikmat dia, sebagaimana yang Allah janji dengan syukur ini dia tambah nikmat. Kalau kita syukur dapat solat awal waktu, syukur dapat solat berjamaah, nanti Allah tambah, esok dapat lagi buat benda yang sama. Itulah sebesar-besar nikmat yang kita ajarkan, ya. Hari ini saya nak bawa buku yang biasa saya baca, ya. Terletak tempat lain tadi nak ambil dah ini sampai ke dalam baru ingat kata. Tak apalah. Hari ini saya berhajat untuk menyebut tentang muhasabah kita dalam memperingati keputeraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mana-mana tempat orang bersambut maulid, dan lebih-lebih lagi di tempat kita, ya. Tempat kita ni memang di dunia ni Malaysia lah tempat meriah sekali sambut pada Rasul di semua peringkat. Berbagai-bagai acara dibuat, semuanya sebenar pada Rasul. Tetapi apa yang pernah diingatkan oleh Umar radhiyallahu anhu, kita ni disuruh supaya hisab dulu sebelum Allah hisab dulu. Sebelum Allah hisab, yang hisapan Allah itu dah tentu akan membabitkan balasan. Sebab Allah bila hisab, ujungnya balasan. Sebab itu disebut yaumil hisab, hari Allah hitung. Sebab lepas hitung, kalau baik syurga, kalau buruk neraka. Jadi kalau sampai Allah hitung, masa tu tak boleh tolong dah. Jadi sebelum sampai waktu tu, biar kita hitung kan, yang kita hisap. Kalau salah kita perbaiki, salah betul kita bagi elok lagi, betul lagi elok. Begitu. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apapun bentuk acara yang dilakukan sebenar melalui Rasul ini, semua beralasan satu. Alasan apa? Hujahnya apa? Hujahnya nak menunjukkan rasa cinta pada Nabi. Apapun, ya, apapun acara yang dibuat, upacara yang dibuat, kita sebut sambutan pada Rasul,
ujung dia adalah, hujah dia adalah untuk menunjukkan, melahirkan rasa cinta kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita selalu menyebut kepada orang, aku cinta kepada kamu kerana Allah, kan? Cinta kerana Allah, cinta kerana Allah. Tetapi bolehkah cinta itu kita buat kerana Allah kalau kita belum cukup mencintai Allah? Kan? Cinta kerana Allah itu hendaklah lahir setelah kita cinta pada Allah. Tak mungkin kita belum cinta pada Allah, kita sudah mencintai kerana Allah. Nak cinta kerana Allah, mesti Allah itu dicintai dulu. Bila Allah dicintai, maka cinta selepas itu barulah bertunjangkan kepada cinta kepada Allah. Jadi begitu juga kecintaan kepada Rasul itu tidak mungkin akan lahir kalau kita belum mencintai Rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala dia sebut dalam hadis kursi bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-Nya. Manusia kalau ditanya bagaimana dia mencintai seseorang, macam-macam itu perumpamaannya. Yang nelayan akan kata cintanya seluas lautan. Yang banyak pokoknya, cinta dia setinggi pokoknya. Yang dah panjat gunung Kinabalu akan kata cinta dia setinggi gunung Kinabalu. Manusia itu kan begitu lemahnya manusia. Tetapi realistikkah, betulkah perbandingan itu? Maka kita tengok Allah jawab. Bila dikemukakan, ditanya bagaimana Allah mencintai hamba-Nya, maka Allah menjawab secara jelas, aku mencintai hamba-Ku sebagaimana hamba-Ku mencintai aku. Kan realistik. Realistik. Maknanya kitalah yang menentukan bagaimana Allah cintakan kita. Allah kata, aku mencintai hamba-Ku sebagaimana hamba-Ku mencintai aku. Jadi jawapan itu menunjukkan apa? Kita yang menentukan. Bagaimana kita nak meraih cinta Allah, kita yang tentu. Sebagaimana kamu cinta ke aku, macam itulah aku cinta ke kamu. Jadi begitu juga tuan-tuan sekalian, sebab itu Nabi SAW mengatakan, man ahabbani, siapa yang cinta kepada aku, kata Nabi, dia akan ma'iya fil jannah. Siapa cinta pada aku, dia akan duduk dengan aku dalam syurga. Maknanya asas kepada nak duduk masuk syurga, asas kecintaan kita kepada Nabi itu adalah kemuncaknya syurga. Tapi yang kita bimbang, kita saja yang kata cinta, tapi cinta itu akhirnya ke neraka. Saya ceramah banyak tempat sempena maulud sampai tak larat. Bulan maulud ni, kelas-kelas mingguan ni, kelas bulanan dah terpaksa kena cancel lagi sebab nak meraihkan permintaan orang kan. Kalau tak cancel kelas bulanan ni, pakat orang lain tak dekat ceramah lah, pakai ampai lah. Bila ceramah, ialah kita nak gambarkan, nak ajak orang sayang Nabi, kebanyakannya menangis. Cerita tentang wafat Nabi, nangis. Cinta tentang pengorbanan Nabi, nangis lagi. Cinta tentang penderitaan yang Nabi alami, nangis lagi. Nangis. Yang perempuannya menangis, tak cukup sapu tangan, lap dengan tudung air mata, tambah lenjut Nabi. Habis kata hidung-hidung mak meleleh air. Sedih tak apalah, sedih. Kata ulama,
kisah Nabi, pengorbanan Nabi dinyatakan pada kamu, tersentuh hati kamu, maknanya ada perasaan cinta itu dalam diri kamu. Masih ada. Tapi kalau cerita pengorbanan Nabi boleh seokok, itu bukan. Ya, cerita tentang apa tu penderitaan yang Nabi lalui kerana kita itu, dia boleh selamba, makan roti canai, banjir, ini bukan. Tapi kalau cerita kesedihan itu menyentuh perasaan kita, kewafatan Nabi itu menyentap perasaan kita, maka ulama kita kata masih ada rasa cinta itu dalam diri kamu. Cara hakikatnya begitu. Walaupun mulut mampu saja cakap cinta, cinta mulut, siapa-siapa pun boleh. Tapi pokok pangkalnya di sini. Jadi hari ini kita nak muhasabah lah, takat berapa perkara bolehlah, takat masuk isyak je lah, tak sebelah. Baik. Jadi Allah Ta'ala kata, aku mencintai hambaku sebagaimana hambaku mencintai aku. Maknanya kita yang menentukan cinta itu. Kita yang menentukan cinta itu. Kalau Allah Ta'ala panggil kita, segera kita menyahut. Nanti bila kita panggil Allah, Allah juga begitu. Azan, Allahu Akbar, terus kita pergi sembahyang. Tinggal yang lain. Waktu kita lapang, Allah panggil, terus kita pergi. Nanti waktu kita susah, kita panggil, Allah terus datang. Maksudnya begitu. Faham? Dan kata panggil Allah tu tidak oi begitu. Itu panggil lembu. Kalau Allah Subhanahu wa taala kata fastabiqul khairat, berubah buat baik. Berubah buat baik. Waktu senang, waktu susah apa? Nanti waktu kita benar-benar, memang kita ni sejak waktu memerlukan Allah kan. Maknanya segera Allah memenuhi permintaan kita. Sebab apa? Kamu dulu pun macam tu juga buat ke aku. Seolahnya begitu. Bercakap bab-bab gini kena hati-hati bercakap. Tambah ni dia keluar dalam FB, keluar dalam dia macam-macam orang komen. Jadi kita kena cakap tu ulang-ulang boleh faham. Baik. Nanti saja duk timbul masalah mentajassimkan Allah Ta'ala kan berat tu kan. Menjisimkan Allah begitu, panggil-panggil benda telinga kan susah. Baik. Jadinya begitu juga dengan kecintaan kita kepada Nabi. Tak mungkin kita cinta kepada, tidak mungkin kita kata kita cintakan Nabi kalau cinta itu tidak ada cirinya. Mesti ada hakikat kecintaan kepada Nabi. Zahir dengan hakikat itu satu benda yang berbeza. Belum tentu si suami tadi memberi hadiah sebagai tanda cinta, belum tentu. Kadang-kadang bagi hadiah itu ada udang. Ada udang balik di balik kotiau. Kami lagi kotiau lagi cantik, dia besar-besar ni kecil-kecil. Karena itu Allah Subhanahu wa taala dia hantar Nabi itu ada tujuan dia. Ada tujuan dia hantar. Maka hari ini cuba kita tengok muhasabah bagaimanakah kecintaan kita itu, benar-benar kita memang mencintai Nabi atau bagaimana. Pertama, kita boleh dikatakan benar-benar mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kita dapat merasakan kehadiran Nabi dalam kehidupan kita. Bilal ibn Rabah, wafat Nabi, dia keluar daripada Madinah 2 tahun tak balik Madinah. Abu Bakar jemput dia tak balik, jomlah balik. Bila kata aku tak boleh balik, dia kata aku nampak Nabi, dia kata tak. Akhirnya Abu Bakar meninggal dunia. Masuk zaman Omar pujuk lagi Bilal, jomlah
kita balik Madinah. Wujudkan suasana macam Nabi ada, adalah Nabi tinggal kita. Hang pula tinggal, wujudkan dia kata. Akhirnya Bilal balik. Jadi untuk sekian sekalinya setelah hampir lebih 2 tahun tidak dia mengalunkan azan, lalu Bilal azan. Ketika menyampai kepada kalimah Muhammad itu, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu, tak mampu dia sebut. Seumpamanya asyhadu anna tak boleh sebut ya Muhammad. Akhirnya dia cuba sebut, sirah menyebut, tumbang dia, pengsan. Selepas dia sedar, orang tanya kenapa pengsan. Dia kata aku ternampak-nampak sahaja Nabi itu. Ternampak-nampak dia. Dan kehadiran Nabi itu cukup kuat bersama Bilal yang dikenal sebagai muazzin Rasul. Hari ini sambutan di mana-mana menangis. TV bayar, radio bayar, selesai. Tangis. Tapi saya tutup ceramah saya, dah tengok pakat menangis dengan aku sekali. Saya tutup ceramah itu, hari ini kita sudah menangis. Menangis memikirkan pengorbanan Nabi, penderitaan yang Nabi lalui. Lebih sedih lagi ketika hampir wafat, dia minta doa dengan Allah lagi supaya sakit umat dia ini dia yang tanggung, biar umat dia jadi mudah mati. Satu benda yang melampaui kasih sayang manusia lain, melampaui. Tapi saya bayangkan ibu-ibu yang sedang menangis sekarang berhenti menangis. Berhenti semua. Bayangkan sekarang ini Nabi ada bersama kita. Apakah yang sedang kita lakukan ini tidak menyebabkan Nabi menangis? Kita menangis mengingatkan pengorbanan Nabi, tapi yang menangis itu ada yang berbulu mata palsu. Ini muhasabah ini. Ini realiti berlaku depan mata saya. Yang menangis teresak-esak ni, yang bercelak banyak ni, perempuan bercelak ni kan, kena air mata kan meramu sini, melerai hitam habis, make up habis semua, lubuh habis make up. Yang menangis cinta Nabi, nangis pengorbanan Nabi, make upnya melampaui apa yang diizinkan oleh Allah. Apakah Nabi tidak menangis akan perbuatan kita macam ini? Kamu menangis dengan sebab kewafatan aku, tapi aku menangis kerana kamu meninggalkan syariat aku. Ini kan muhasabah. Datang tu ada juga tu kadang-kadang terisi ustaz, malam ni ceramah bagi nangis. Masya Allah. Isi ni katling. Aku dalam nasib baik aku sabar. Tidak, dia dulu nangis kena punya pelaku kan. Dia boleh bisikkan. Ustaz malam ni ceramah bagi nangis. Masya Allah. Tak payahlah pasal macam tu ya. Biar menangis tu lahir daripada kita, bukan orang yang buat. Tak perlu untuk orang berceramah menangis. Kita kenal dosa boleh nangis. Dua sinfan, apa tu, anain, dua jenis mata Nabi kata, yang tak akan disentuh oleh api neraka kan? Air mata yang bangun malam menangis akan dosanya. Tak perlu ceramah tengah malam. Awak ceramah pukul 3 pagi. 3 pagi ronda pukul tetangga. Baguslah tuan-tuan ya. Datanglah ronda Ledas sekalian, setiap langkah niat kita nak jaga orang. Ledas sekalian, supaya yang sedang tahajud tak fikir lagi rumah dipecahkan. Itu kan kaitan dengan ibadah. Dan ingat tuan-tuan sekalian, antara doa-doa yang mustajab, orang yang mustajab doa ialah mereka yang mempertahankan keselamatan orang lain.
Kalau dulu tu dia mempertahankan benteng negara tu. Sahabat-sahabat yang duduk, Nabi kata pahalanya besar, yang duduk di benteng Madinah mempertahankan musuh masuk. Itu nisbahnya sana kan, lawan musuh. Ya pencuri musuh juga. Nah, kenapa kena jaga? Sebab kita juga. Kalau dilaksanakan hukum syariat, tak payah jaga. Sekarang kan sendiri tanggung lah. Dia boleh cakap sendiri tanggung lah. Nah, tapi apapun tak apalah tuan-tuan, itu usaha yang kita boleh buat kan. Jadi kehadiran Nabi pada kita itu perlu. Saya pernah cerita kat sini kisah seorang anak muda yang buang sampah di jalanan kan. Datang anak muda tanya, laukana bainana, wahai anak muda, cuma kamu bayangkan Nabi ada dengan kita. Budak-budak ini faham, dia Arab kan. Kalau kita dia tak faham tu. Tapi dia rasa, kataan tu dia rasa. Maka akhirnya menangis dia. Ambil sampah balik, boleh letak sampah. Hanya diperingatkan kalau Nabi ada macam. Nabi mengatakan an-nazafatu minal iman kan? Bersih itu separuh iman. Kita tahu. Tapi bila kita masuk dalam bilik air misalnya, ada yang terlupa flash itu ya, mengomel kita tu lebih banyak daripada kita tekan, sudah selesai. Ini ceramah dalam bilik air. Apa benda? Tak hati-hati. Kan dia ceramah lama tu. Darah ke naik kan, dia darah tinggi kan, pengsan mati dalam bilik air. Tekan aja kan selesai kan. Tak saja banyak sekali kan. Ini ceramah dalam bilik air. Siapa nak tengok? Dah habis dalam bilik air kan, datang dalam bilik dewan semayang, cakap lagi bab tu kan. Ceramah. Jadi nak menyebut tadi ni, kehadiran dia cukup, laukana baina cukup dah. Tak payah sebut, terus ambil sampah, buh lantung sampah. Ni mata menangis, anak muda yang ragut tapi faham. Bila Nabi duduk dengan dia, kita akan faham perasaan. Allahu Akbar. Jadi sejauh mana kita merasakan kehadiran Nabi dalam kehidupan kita? Nak minum, terbayang nak Nabi ada dengan kita. Kerana itu kata-kata hukama, amat rugi kepada siapa-siapa yang meninggalkan sesuatu amalan sedangkan dia berada di dalamnya. Ini kata-kata hikmah ya. Bila saya sebut begini, tuan-tuan faham tak maksudnya? Kata-kata ini rugi, amat malang, amat rugi pada siapa-siapa yang meninggalkan sesuatu amalan sedangkan dia sedang berada di dalamnya. Faham tak? Tak faham kan? Itu kata hikmah. Kalau faham tu bukan kata hikmah. Kalau tuan-tuan kedua faham, sudah tak saya ceramah. Jika ada kitab Al-Hikam, cuba tuan-tuan baca tiap satu pepatah kataan. Faham tak? Tak faham. Kalau tak dihurai itu tak faham. Kata-kata hikmah kan, kitab buku kitab Al-Hikam itu. Cuba tuan-tuan baca kata-kata hikmah, baca seorang-seorang. Tak faham, kulit ke kulit tak faham tu. Kenapa? Itu kata hikmah. Contohnya, kereta kita accident kan, orang kata tak apa ada hikmah. Nampak tak? Tak nampak. Yang nampak kereta rosak. Hikmahnya tak nampak. Itu hikmah. Yang nampak tu accident. Hikmahnya mana nampak? Itu nama dia hikmah. Nah, jadi kata hukama, rugi siapa-siapa yang meninggalkan satu amalan sedangkan dia sudah berada di dalam. Maksudnya apa? Maksudnya senang. Kita sudah masuk dalam solat kan, Allahu Akbar kan? Tapi ditinggal bacaan surah, ditinggal subhana rabbil azim, ditinggal subhana rabbil a'la. Kerana nak cepat, rugi dah. Rugi. Sedang kamu kan sedang berada dalam solat. Surah itu solat, subhana rabbil azim sebahagian solat. Kenapa tinggal satu amalan sedangkan kamu sudah berada di dalam? Kan bingung. Hanya semata-mata nak cepat. Apa kemuncak cepat?
cepat dan apa kemuncak cepat? Cepat sangat ke? Tak ada. Tak ada apa. Iblis yang kata cepat-cepat. Tak ada apa pun. Ingat kau nak pergi mana-mana. Apa yang lepas salam? Isap rokok ke luar. Tak. Nampak semayang tadi macam nak cepat benar. Macam kepala anak dah duduk dekat perut mak bini kita nak keluar dah. Rupanya dah merokok ke tepi. Nah, macam kita datang masjid kan. Dah datang masjid kan. Kenapa tak kaki kanan masuk masjid tadi? Kenapa kita tinggal? Masjid kan dah masuk. Ada tinggal rugi. Sedangkan tu package kan. Dah duduk dalam masjid. Kenapa tak tahiyat tu masjid tentu? Engkau kan sama masjid tu. Kecuali lah orang dah dekat nak solat fardu, tu mak lain. Nah, ini dah sampai masjid awal duduk luar. Carilah nak baca surah apa jadi Pak Imam nanti. Jadi begitu. Maka kecintaan kita kepada Nabi tadi malam. Kalau kita mencintai Nabi dengan kita meninggalkan ciri-ciri kecintaan pada Nabi tadi. Kita kata kita cinta pada Nabi. Baik, mari kita tengok ayat Quran. Yang tuan-tuan dah tahu dah ayat ni. Saya sebut nanti tahulah tu ayat. Saya tak nampak lagi kan. Allah Ta'ala kata, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ayat ni selalu baca. Kerana selalunya dengar, tuan-tuan dah boleh baca. Cuma tak boleh ceramah ni. Allah Ta'ala kata, Qul hai Muhammad, tolong bagi tahu. Cakap bagi tahu. Kepada siapa? Kepada orang yang bercakap dia bercinta ke Allah. Kan? Sebab turun ayat ni kan ada sekumpulan manusia. Sekumpulan orang datang jumpa Nabi kan. Datang-datang lalu dikatakan, ya Rasulullah kami cinta pada Allah. Nabi tergambar tu. Datang orang, ya Rasulullah kami cinta pada Allah. Tergambar Nabi. Tapi memang itu yang nak diucapkan. Tapi mesti nak Nabi faham mereka nak jawapan. Dia nak jawapan. Faham tak? Jadi bila disebut ya Rasulullah kami cinta pada Allah, tergambar Nabi. Padahal memang itu yang sepatutnya kan. Macam saya duduk sini, datang satu perempuan, Ustaz saya cinta pada Ustaz, kan tergambar kan. Walaupun memang kita nak ucapan itu kan. Contohnya. Maka turun ayat. Qul Muhammad tolong bagi tahu. Pada siapa? Kepada mereka yang kata cinta pada Allah tadi. Ini kan. Apa caranya? Fattabi'uni. Digunakan kalimah digunakan Nabi suruh. Patutnya kalau siapa yang cinta pada Allah, ikutlah dia. Patutnya begitu kan? Sebab Allah yang suruh kan. Tapi ayat ini ditukar dia punya uslubnya kepada Nabi yang suruh fattabi'uni. Sedangkan itu firman. Baik. Bila Nabi Allah suruh kita ikut Nabi dan Nabi sendiri menjadi perantara dalam ayat ini, fattabi'uni, bermakna tidak ada satu benda pun yang Nabi tak tunjuk contoh. Boleh tak saya kata ikut saya tapi saya tak buat? Boleh tak? Tak boleh. Nak ikut macam mana kau tak buat? Bila suruh ikut mesti kita dah turut buat. Nah, bila Nabi kata fattabi'uni, maknanya semua benda aku akan tunjuk. Maka dalam setiap perlakuan kita, maka Nabi itu kan dirasakan kewujudannya tu. Nak masuk masjid, bayangkan Nabi duduk kat pintu masjid, kan kaki kanan kita. Nah itu, sejauh itukah kita? Ni dah nangis cerita Nabi menangis. Masa makan mumpat lagi. Alhamdulillah. Itu satu. Yang kedua, saya tak nak sebut berapa sahaja hamba tanya ataupun suruh habis. Jadi jangan sebut berapa. Berhenti takat saya berhenti sudah. Contoh saya sebut 9, takat-takat sempat 3. Lagi 6 saya tanya. Jadi mengelak hamba tanya, aku tak sebut berapa. Jadi hamba pun tak tahu jumlah dia berapa. Tak, yang penting bukan habisnya tu. Yang penting setiap satu tu kita faham. Baik. Yang keduanya,
yang kita perlu muhasabah tentang kecintaan kita pada Nabi, ya. Sejauh mana? Saya ingat pesanan untuk guru saya. Kecintaan kepada Nabi, dia kata, dengan cara kamu banyakkan selawat kepada Nabi melebihi apa yang kamu cakap. Kawan saya, dia pegang cakap tu guru. Sampai lo ni cakap 2 patah, Allahumma salli ala Muhammad. Cakap 2 patah, Allahumma salli ala Muhammad. Dia ikut tu guru semua dia. Aku guru haram. Dia ikut tu. Kita tak boleh ikut. Contohnya ada, dia baca kitab contohnya ada. Adapun sejarah Nabi Allahumma salli ala Muhammad, Nabi wafat Allahumma salli ala Nabi itu banyak selawat kepada. Tak mungkin kita sebut nama yang kerap, melainkan bila kita benar-benar mencintai dia. Ada tak kita sebut nama orang yang kita tak cinta? Sebut sikit-sikit, sebut ada? Tak. Sebutan itu. Sebab itu tuan-tuan sekalian, yang kita nak puji adalah Allah. Subhanallahi ma fis samawati wal ardh. Segala yang ada di langit, di bumi memuji Allah. Tetapi ada tuan-tuan dengar memuji Rasulullah? Ada? Ada? Tak ada. Yang ada selawat pada Nabi, kan? Tengok rukun khutbah. Nombor 1 rukun khutbah apa? Memuji Allah, kan? Nombor 2 memuji Rasul. Dah, selawat pada Rasul. Sebab pujian itu hanya untuk Allah. Untuk Nabi-Nya apa dia? Selawat. Tapi hari ini sambutan maulid kadang-kadang selawatnya tinggal. Yang ada apa dia? Burdah, syair, qasidah. Ini qasidah, burdah ni bukan selawat. Itu cerita Nabi, puji-pujian pada Nabi. Selawatnya kurang. Ini muhasabah. Contohnya Al-Barzanji. Yang sambung selawat siapa? Yang dengar kan dalam Barzanji itu, jauh tu cerita Nabi nya beranak gini. Oh, kita sambung kan. Ujung aja. Yang burdah tadi dah 15 patah kataan, bagus selawat 1. Patutnya selawat itu dibanyakkan, bukan burdahnya tu. Tambah-tambah burdahnya dibaca bahasa Arab kan, lagi tak faham. Kalau bahasa Melayu itu boleh juga kan. Macam Al-Barzanji itu kisah Nabi kan. Sebab itu Nabi ini diperintah selawat. Berbanyakkan selawat dalam sambutan pada Rasul kita. Tapi tak salah, alhamdulillah sekarang ni kan. Dia tak dalam 10 tahun dulu tak berlaku macam ni. Sekarang ni apa Selangor berselawat ni bagus kan. Apa lagi Dataran Merdeka berselawat kan bagus. Hard Rock Cafe Putrajaya berselawat kan bagus. Jangan gelap kan bagus, Islami. Biar orang bila sebut Hard Rock Cafe, jangan nampak Arab, jangan nampak rakyat. Selawat tu. Ini cita-cita yang murni, bagus. Jangan gelap. Sangka baik pada teman-teman kita. Kita gelap, salah. Ya, Hard Rock Cafe berselawat kan bagus tu. Biar terkejut jadi Yahudi semua tu. Ini sudah lari daripada polisi masyarakat. Baik. Jadi perbanyakan selawat. Saya ulang baliklah sebab nak kaitan. Perintah selawat ni besar tak besar? Lain dengan perintah lain. Allah bila suruh semayang, terus direct pada semayang. Aqimus salat, terus pada semayang. Bila suruh puasa, terus pada puasa. Kutiba alaikumus syiyam, direct pada puasa. Bila suruh buat haji umrah, direct pada haji umrah. Wa atimul hajja wal umrata lillah, direct pada ibadah itu kan. Tapi pada salawat Allah memulakan dengan diri dia. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu, baru dia perintah. Mulakan diri dia sendiri.
Hebatnya selawat ini. Sampai Allah nak suruh selawat, dia sebut aku dulu selawat. Baru dia kata ya ayyuhallazina amanu. Dia tak terus suruh selawat. Kelebihan orang yang selawat. Tapi sebanyak mana kita selawat? Dalam sambutan mula Nabi pun selawat tu kurang juga. Lebih yang lain kan? Sebab itu kalau masa ceramah kita tak menyambut bila disebut sallallahu alaihi wasallam, rugi lagi kita. Celaka tu agak melampau, walaupun itu hadisnya kan. Binasa Nabi kata, Jibril kata, orang yang nama hang sebut dia buat dia aja. Nah, maka binasa dia. Rosak, rugi dan sebagainya ditafsirkan dengan berbagai-bagai istilah. Maka selawat itu perlu diperbanyakkan. Bukan hanya untuk hari Maulud, tapi untuk yang lain-lainnya. Cumanya teristimewa sebab sambutan kita dinamakan Maulid Rasul. Sepatutnya selawat itu diperbanyakkan. Ini selawatnya sekejap saja, bercakapnya banyak, anugerah ini. Semua kalau boleh nak bagi anugerah pada Rasul, pokoknya semua kampung lagi semua. Dia begitu. 2 ya. 3 Isyak berapa ni? Sini selalu lambat Isyak baik. Baik. Yang ketiganya, bagaimana kita nak muhasabah, betulkah hajat kita, niat kita tadi menyambut Maulid Nabi ini dengan tujuan untuk mencintai Nabi? Apakah kita meletakkan Nabi itu sebagai satu-satunya contoh yang utama? Yusuf Qaradawi rahimahullah ta'ala menyebut bahawa ada 4 perkara kenapa umat dahulu cemerlang berbanding umat Islam sekarang ini. Saya sebut satu saja ya, untuk kaitan. Jangan tanya lagi 3. Buka buku saya. Daripada 4 benda tadi ini, Yusuf Qaradawi kata, sebab umat dulu cemerlang berbanding dengan umat Islam sekarang, ada 4 faktor. Dia kata, satu daripadanya adalah kerana umat dahulu meletakkan Nabi itu sebagai contoh, satu-satunya contoh, tak ambil lain. Alasannya kenapa nak ambil contoh orang lain sedangkan Nabi sudah ada contoh? Kalau ada benda yang Nabi tak buat, kenapa Nabi kata fattabi'uni, ikut aku? Bermakna Nabi dah buat. Nabi akan buat dalam konteks ayat itu turun. Tapi hari ini Quran dah sempurna, bermakna Nabi telah buat. Dalam konteks ayat fattabi'uni itu ada yang belum Nabi buat. Ya, selepas turun ayat itu banyak lagi masa Nabi baru nak wafat, banyak benda lagi dia buat. Tapi dalam konteks kita, Quran dah sempurna, Nabi pun dah wafat, bermakna Nabi telah buat. Jadi kerana itu, sejauh mana kita menjadikan Nabi itu sebagai contoh utama dalam itu yang saya sebut di awal tadi, menangis dengan Nabi wafat, menangis penderitaan Nabi, tapi tidak menangis melaksanakan larangan Nabi. Nabi kata perempuan yang tambah bulu mata ni laknat, buat dia. Buat. Ya. Menipu. Tak. Menipu contohnya. Dialah yang paling kuat selawat, dialah yang paling kuat menipu. Sebagai menipu ini satu benda pengkhianatan. Nabi kata, tipu ni khianat. Jangan ada yang kata tipu sunat. Tipu ni khianat. Mana ada sunat? Pandai-pandai aja buat hukum kan? Tak masalah ni. Jadinya menipu. Selawat pun dia juga, menipu pun dia juga. Dah ada. Cerita. Tuan-tuan, Nabi kata, keadaan macam mana pun jangan menipu. Jadi sejauh mana kita meletakkan Nabi itu sebagai teladan? Sebab Allah hantar Nabi bukan untuk kagum.
Tuan-tuan tengoklah CD-CD hanya perakam ni. Ada ulang banyak kali. Kalau sekadar nak kagum, tak payahlah. Nabi memang orang hebat. Dia bukan lantik pada kalangan kita, Nabi. Lepas dengan kuliah maghrib, rokok. Tak lantik orang macam kita. Dia istimewa. Susu galuh dia tu dah ada. Nah, sebab itu tuan-tuan sekalian, Nabi nak cerita. Tu Haji Saleh. Pondok Si cerita. Saya suka dengan ceramah dia. Pondok Nabi punya kali senang. Dia cerita Nabi ni dia. Beranak-beranak tak menangis. Dia kelahiran tadi. Budaya orang Arab, bila budak laki-laki lahir, istimewa pula, dia tak boleh ditontonkan pada orang, melainkan setelah dilihat oleh kaum kerabat. Dan Nabi tadi beranak diam gitu kan, tak menangisnya, berkhatam dah siap sunat kan. Berarti apa tu, Aminah tutup anak dia tadi, tutup. Waktu yang sama nak tunggu lah buat menakan datang nak tengok kan. Abu Lahab, walaupun dia dapat tahu, tapi dia tak boleh pergi. Sibuk dia menguruskan kangkung tadi ni. Jadi bila dia sibuk, dia putuskan pembantu dia ataupun hamba dia yang nama Suwaibah tadi. Dan dia mengisytiharkan, hari ini aku bebaskan kamu. Bebas. Tuan-tuan sekalian, Abu Lahab ni, nama Abu Lahab kan, orang lain panggil pelahap kan. Maknanya memang kedekut baik. Orang belah utara kalau panggil kedekut yang amat sangat tu, dia panggil kedekut baik. Tak, padahal apa kaitan kedekut dengan baik ni, tapi tak apa. Jadi ada penjodoh bilangan ni dia. Nak macam Ustazah berat nanang betul kan? Orang Terengganu dia ada penjodoh bilangan dia, mampu kerak. Ini dia nak. Berapa lagi aja? Dia ada penjodoh bilangan dia. Kedekut baik Abu Lahab. Tapi bila Nabi beranak, Nabi diperanakkan oleh mak dia tadi ni, dia boleh bebaskan Suwaibah peri-peri. Dan dia jamu orang Mekah makan dengan sembelih unta banyak. Maknanya apa? Kelahiran Nabi SAW ini memotong sifat kedekut Abu Lahab tadi. Sebab itu kita kalau menyambut pada Rasul masih kedekut baik, ya teruk pada Abu Lahab. Abu Lahab boleh bebaskan Suwaibah, bebas macam itu saja. Jamu lagi orang Mekah makan sembelih unta. Tiba-tiba kita makin sambut makhluk, makin kedekut baik. Ya teruk pada Abu Lahab lagi. Akhirnya Suwaibah pergi rumah Aminah. Di rumah Aminah, dia masuk-masuk, dia tak dengar budak buat nangis apa kan. Dia tanya Aminah, kata beranak anak laki-laki, mana anak hang tak ada nampak. Aminah kata tunjuk tu. Dibuka tu tutupan tu, Nabi celik. Buka mata Nabi celik. Mana ada budak umur sehari celik. Nah, kita hai berusaha nak mati pun tak celik-celik. Leno. Ada kawan saya semua. Nah, dia mengaji saya kali ni. Masa pensyarah tak masuk, okey. Masuk je, tidur. Saya masuk tidur. Lepas tu bila pensyarah tu keluar nak buang air, jaga dia. Masuk balik, tidur. Jadi buat macam mana lah. Saya pernah tidur dalam kelas. Jadi pensyarah saya tidur. Kamal, kamu pilih antara dua, mau tidur atau mau belajar. Jangan diambil dua-dua, kerana tak akan dapat dua-dua. Kerana kalau kamu tahan mengantuk, dah tentu tidur tak dapat, belajar pun tak faham. Tak mungkin tuan-tuan faham dalam keadaan mengantuk kan? Tak faham tu. Jadi konsentrate dah tak ada, fokus tak ada kan? Jadi pilih antara dua, mau tidur atau mau belajar. Kalau mau tidur, ya tidur sekarang. Walaupun tak boleh belajar, tapi tidur dapat. Kalau mau belajar, jangan tidur. Akhirnya apa pilihannya? Tidur saya pilih. Memang tak tidur. Baik dalam kelas tidur. Belajar dapat. Bagus dia cakap. Pilihan yang tepat ni.
Ngantuk dia bukan boleh ada. Ngantuk tak ada hukum tuan-tuan. Tak ada hukum ngantuk. Tak ada ngantuk kan kita cari. Habis kita dapat. Jadinya Aminah tadi buka tudung Nabi celek. Celek-celek menangis. Wah, menangis Nabi. Tadi tak menangis sama anak dia. Masa keluar-keluar daripada perut mak dia tadi tak menangis. Dia menangis. Bila menangis, Suhaibah ambil Nabi susukan sebelah kanan. Nabi menyusu. Jadi orang pertama menyusukan Nabi itu ke Suhaibah. Tapi tak jadi ibu susuan. Sebab itulah kali pertama dan terakhir dia menyusukan Nabi. Lepas dia bagi belah kanan, bagi belah kiri pula. Ternyata Nabi tak nak minum, tolak dia. Tak nak minum. Aminah tanya, kamu ada anak susuan yang lain? Saya berkata ada. Padalah anak aku tak nak minum, kerana yang sebelah lagi itu adalah untuk anak susuanmu yang lain. Umur sehari sudah henti keperitan orang lain. Budak umur sehari tak gomai dua-dua. Hampa gomai dua-dua. Dia begitu. Maksudnya, jadi kalau kita nak kagum, sebab itu Nabi ni tuan, kenapa Allah yatim piatukan dia? Banyak tu. Syekh Ramadan Al-Buti menggariskan hikmah-hikmah tu banyak. Tapi yang saya tertarik untuk saya sebut malam ini, hanya mereka yang pernah merasai anak yatim tahu bagaimana perasaan anak yatim. Kita tak tahu. Kenapa Nabi Allah tentukan dia jadi orang susah? Sebab hanya orang susah yang boleh merasai kesusahan orang lain. Orang yang senang, jangan cakaplah berjiwa rakyat. Pergilah. Bila masa kau berjiwa rakyat, engkau tak pernah susah beranak-beranak atau tak pernah susah. Kita ni tuan-tuan sekalian pernah susah depan saya. Nampak muka tu pernah susah. Sebab tu kita rasa kesusahan orang. Nabi Allah jadikan susah supaya dia merasai susah orang. Sebab tu dia tengok budak menangis pagi raya, dukung dia. Awak nangis, dia kata aku ni bapak mati di medan jihad. Mak kahwin lain ikut laki baru dia. Aku tak ada orang. Nabi dukung. Nabi kata, nakkah aku menjadi bapakmu dan Aisyah menjadi ibu? Bawa balik Nabi bagi mandi budak ni. Sebab dia pernah merasa yatim. Dia pernah merasa kesusahan. Tuan-tuan sekalian. Jadi kerana itu Nabi ditakdirkan susah supaya dia boleh rasa kesusahan orang lain. Ingat dia ketika dia tengah mengajar satu hari, Abu Talhah di belakang nampak Nabi dah macam terhoyong-hayang. Kerana apa? Dia tahu Nabi tak makan. Tak ada makanan di rumah. Seorang kekasih Allah tak ada makan. Abu Talhah nampak Nabi dah tak apa-apa dia mengajar dia. Balik dia lari ke rumah. Dia kata, isteriku ada apa-apa makanan kat rumah kita? Bini dia kata, tengok ada satu pot gandum. Kata adik isteri Abu Talhah, ya suamiku, ada satu pot, bolehlah untuk makan seorang. Dia kata, aku tengok Nabi ni macam makan banyak hari tak makan. Sensitifnya orang dengan Nabi ni. Tuan-tuan tahu saya makan ke belum? Apa bukan belum? Duk gelap dengan drama aku makan ke tak apa ke tak. Jadinya lawak lah. Saya makan dah tadi pun. Masuk-masuk negeri makan. Barang. Jadi nak menyebut tadi ni, dia kata tak apa-apa, aku nak pergi panggil Nabi. Nak panggil Nabi, dia kata tak apalah. Akhirnya Abu Talhah pergi. Bisik ke telinga Nabi. Dia kata, Rasulullah, kat rumah ada makan. Aku tahu kamu tak ada makan. Nanti lepas ngajar pergi rumah. Nabi kata, insya. Lalu Nabi pun terus kata, tuan-tuan, Abu Talhah jemput.
kenduri. Ada backwalk. Orang Kelantan panggil backwalk. Tahu backwalk? Dari mana perkataan backwalk? Asalnya big work, kerja besar. Jadi di Kelantan kan backwalk. Tak tahulah betul tak betul, aku mana tahu. Jadi sebagai backwalk asal ada big work, kerja besar. Kenduri itu kerja besar kan. Ada panggil big work, tapi dia panggil backwalk lagi. Jadi dia kata Abu Talha ajak makan. Abu Talha pucat lesif darah ada. Balik lari, dia kata sudahlah, dia kata. Rasulullah ajak satu masjid. Kenapa? Kenapa? Nabi takkan bercakap kalau dia tak diberitahu. Sebagaimana Nabi pernah sebelumnya semayang pakai kasut. Selang beberapa hari buka kasut. Sahabat tanya, kenapa buka kasut? Kemarin kan hang semayang pakai kasut, kenapa hari ini buka kasut? Sebab sahabat bimbang, takut ada turun wahyu, larang pakai kasut semayang. Ternyata Nabi kata, aku baru sahaja diberitahu oleh Jibril bahawa pada kasutku ada najis. Jadi Nabi buka kasut tu kerana ada najis. Jadi tertolaklah pandangan mengatakan semayang pakai kasut tak sah. Yang ditujukan pada orang yang berhimpun 31 bulan itu. Keluar seorang bang, peserta himpunan semayang semua tak sah, tak pakai kasut. Apa tu pakai kasut semayang? Siapa cakap pakai kasut tak sah semayang? Kecuali kalau dia pakai kasut, baju seluar tak pakai, memang tak sah. Tapi selagi mana dia tutup aurat, pakai kasut pun tak apa. Tapi kita kan tak faham kan? Itu sebab pergi Mekah, nak lantai panas-panas, dia datang pada hotel pakai selipar tu. Masa semayang dia tanggal selipar, terkedih kaki tu. Bimbang takut tak sah semayang, akhirnya tak sah semua. Sebab apa? Bergerak tu. Ini panas kan? Ni semayang ke lari setempat. Jadi kan jadi sahabat tanya, kenapa buka kasut? Yang gitu. Jadinya tuan-tuan sekalian, kenapa Nabi sebut? Kerana Nabi faham bahawa ramai di kalangan sahabat dia yang tak makan. Sebab apa? Sebab dia rasa mata tak apa nampak, badan tak apa stabil. Dia nampak mungkin yang masing-masing dah tahan macam mungkin ya, wallahu alam situasi masa itu. Maka akhirnya Nabi ajak semua menjiwai kesusahan orang lain. Direngkat cerita, pergi rumah Al-Qahmah. Nah, Abu Talha tak makan tuan-tuan. Nabi kata, jangan tegur, ambil untuk lampu sikit, ambil. Akhirnya semua boleh makan kenyang. Barulah Abu Talha makan untuk dia, takut dia. Ni sifat sahabat dulu kan. Kalau barang sikit, kita lantak dulu lah, baru bagi ke orang. Itu dia terbalik sikit, itu kelebihan kita pula. Jadi apalah nak ceritanya tadi, Nabi tadi menjiwai. Sebab apa Allah jadikan dia susah? Dia menjiwai orang susah. Sebab itu sehingga hadis kursi menyebut bahawa siapa-siapa yang menghina orang miskin dengan sebab miskinnya, dia seolah-olah memalu gendang untuk berperang dengan aku, kata Allah. Hina orang miskin dengan sebab kemiskinan. Hina di sana maknanya apa? Bukan maki hamun saja. Ambil kesempatan, guna peluang orang susah untuk kepentingan diri. Ini semua makna menghina orang miskin. Nah, saja dia bagi susah. Biar senang kita tarik hidung, contohnya. Ini semua ditarikkan oleh ulama sebagai menghina orang miskin dengan sebab miskin. Tapi kalau orang miskin itu perangai bodoh tu tak apa. Jadi Nabi sampai keluar hadis kata macam tu, bahawa siapa yang hina orang miskin dengan sebab miskinnya, maka dia seolahnya memalu gendang untuk berperang dengan aku. Sebab apa? Yang menakdirkan orang itu miskin adalah aku, kata Allah. Tiba-tiba kau hina apa yang aku telah tentukan padanya. Masya Allah. Ini yang ciri ketiga tadi. Bagaimana kita menjadikan Nabi itu sebagai satu-satunya contoh
keutamaan kita. Yang lain kita boleh ambil contoh, tetapi menjadikan Nabi itu sebagai. Sebab itu tuan-tuan, sejarah Nabi ini tak boleh diseleweng. Sebab bila kau seleweng, engkau akan meninggalkan sunnah. Tak, kita tukar fakta. Kita kata jubah ni bukan sunnah, dia pakaian Arab, pasti dia takkan pakai kan. Maka rugi kan, kerana ternyata nak tak nak pakaian itu adalah sunnah. Maksudnya masalah pakai tak nak pakai itu bab suku. Tapi bila kau menyelewengkan sirah Nabi, mengatakan pakaian jubah itu bukan sunnah, terbaliknya pakaian Arab, bermakna kau takkan pakai. Sedangkan hakikatnya kau pakai tak pakai, pakaian itu tetap sunnah. Maka ternyata kita telah menolak satu sunnah yang rugi adalah simpan janggut. Nah, janggut ni bukan sunnah ni sebab tak ada pisau cukup. Contoh, nah, potong kangkung ada pisau tak sini tak boleh. Jadi tuan-tuan sekalian, tak apa. Kalau hang tolak kata, tapi hakikatnya ada hadis sahih mengatakan Nabi ada janggut. Bila Nabi ada janggut, bermakna janggut itu sunnah. Setuju tak setuju, itu hakikatnya. Kalau kamu nak seleweng kan, kamu boleh seleweng, tapi kamu yang rugi. Jadi hakikatnya kan. Jadi sejauh mana kita meletakkan Nabi itu sebagai contoh kita, dan ada kena semangat. Apa yang perlu kita buat? Abu Hurairah, Omar, sahabat-sahabat lain pernah masuk bilik Aisyah. Omar sendiri jumpa Aisyah. Wahai Aisyah, apa yang Nabi buat yang aku belum buat? Itu ditanya. Kau minta maaf. Aisyah pula, ya Omar. Ya Omar tanya pada Hafsah, apa yang Nabi buat yang bapak belum buat lagi? Mencari sunnah. Kita dah tahu pun tak buat. Hari-hari ceramah, jadi merokok juga buat. Tak cukup dengan rokok yang berasap, elektronik lagi. Pandai buat hukum, tak apa elektronik Ustaz. Dia boleh mengurangkan 25% rokok. Kau tinggal semua masalah. Jadi kita dah tahu Nabi memudahkan urusan isteri dia naik ke atas kenderaan. Ini kita tahu dah. Sampai hari ini kita masih belum buat. Memudahkan isteri kita naik kenderaan. Nabi biar isteri dia pijak paha, dia angkat sampai boleh naik belakang unta. Kita tak payah rendahkan paha, buka pintu saja. Kalau tak paha, ada bumbung dia duduk. Dah buka itu kan memudahkan, cukup walaupun sekali kan. Kenapa? Aku nak. Ini yang simple-simple ya tuan-tuan. Banyak lagi. Tapi nak cerita ni, sejauh mana kita melihat kepada sunnah itu sebagai satu kriteria utama dalam melahirkan rasa cinta kerana Nabi kata fattabi'uni. Tiga. Yang keempat, yang terakhir, tuan-tuan sekalian, berhenti sekat ni. Saya boleh kali. Jadi tuan-tuan sekalian, jazakumullah khairan katsira ya atas kehadiran dan syukur alhamdulillah. Dan saya juga sempena pada Rasul ini ya macam biasa ya, buka sejadah nanti mohon sejadah ya untuk pembangunan sekolah saya. Kita sudah siap, hujan banjir itu terbantu. Struktur tanah yang telah kami label itu agak berubah, terpaksa label semula pula. Dia tak banjir tempat saya tu, tapi hujan sampai 3 minggu tak berhenti. Jadi sedikit sebanyak dia aliran air apa sebagainya. Jadi kita hajat itu awal Februari mau dibangunkan bangunan yang pertama, iaitulah masjid, dan bangunan kedua asrama pelajar. Jadi setakat ni tuan-tuan sekalian, waktu untuk nak mulakan projek dah ada, tapi untuk melengkapkan projek itu belum ada. Jadi harap-harap semangat pada Rasul itu sebagaimana Abu Lahab tadi ya, bebaskan dia. Kalau hari sebelum dia kerikut, hari ini jangan kerikut begitu. Kalau hari biasa-biasa, duit shilling, hari ini duit shilling tak terima musim banjir, takut keluar. Jadi jazakumullah khairan katsira di atas sumbangan yang tuan-tuan. Dan saya mengalu-alukanlah tuan-tuan kalau berhajat nak pergi tengok projek kita, sila. Tak jauh, tuan-tuan keluar daripada exit Temendung, hala ke Terantut dalam lebih 10 minit, sampai di ada satu simpang 4 itu. Keldau tanya mana sekolah Ustaz Kamal, tunjuk dia pun. Tak ada sekolah lain, saya seorang tu sekolah nama Kamal, saya seorang. Ada tunjuk.
ya, di bawah sekolah yang sedia ada dan tapak baru yang kita nak bangunkan, dia boleh tunggu. Tak pun nak pergi tengok ya, tuan-tuan sekarang ambil gambar ya, buat lentang kok dulu. Jadi jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kita pada malam ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'ain la yustajabu lahu. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidayah kami dan hati tidak khusyuk, ilmu yang tidak manfaat, amalan yang tidak terangkat, dan doa yang tidak terterima, ya Arhamar Rahimin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan maksuma. Ya Allah, tolong jadikanlah perhimpunan pada malam ini perhimpunan yang Kau rahmati. Berpisah selepas ini berpisah di bawah keampunan dan rahmat dan kasih sayang-Mu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa kedua bapa kami, ya Allah. Dosa anak-anak kami, ya Allah. Dosa suami-suami kami, ya Allah. Dosa isteri-isteri kami, ya Allah. Dosa seluruh orang beriman di kalangan kami, sama ada yang masih hidup atau yang telah menghadap-Mu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami di kalangan hamba-hamba yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindari hati kami daripada menipu dalam kasih sayang kami kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu